Okey, adakah Bunuhan ni adalah sebuah filem yang akan mengembalikan semula kegemilangan filem Malaysia? Saya ingat itu terlampau berat untuk sesiapa nak mengandungi kan. Jadi saya fikir tak usahlah tanya soalan tu. Tapi saya boleh cakap beginilah. Ini kali pertama, filem kali pertama yang saya buat. Jadi kalau filem yang kelima ke apa ke, you boleh tanya soalan tu dan kita pun boleh tahu sebab boleh jadi filem tu sendiri akan membuktikan. Itu saya tak tahu kan. Okey. Ya. Okey, ini soalan-soalan yang sangat popular, iaitu adakah filem ini akan laku di pasaran Malaysia, commercialism dia? Kalau kita tengok, of course saya harap begitu. Tetapi kalau kita tengok di dalam sekarang cycle filem di Malaysia ni, kan dia ada cycle kan, ada trend. Fight movie pun sudah nak start dah. Jadi untuk saya harap, of course, saya harap filem ni akan menarikkan banyak penonton dan menukar persepsi perfilman Malaysia. Adakah sekiranya Bunuhan ni sangat berjaya dan you akan keluar daripada Malaysia dan membuat filem di luar? Okey. Bukan nak kata sesiapa pun plan benda ni, tetapi untuk saya memang saya ada cerita. Satu daripada cerita ni saya nak boleh ada syuting luar daripada negeri ni. Tapi itu bukan the next film ke apa ke. Probably filem nombor 3, filem nombor 4. Tapi untuk saya bukan pasal apa, tapi saya bukan lihat saja cerita di Malaysia. Kalau boleh saya lihat pun cerita di dalam ASEAN. Ceritakan tentang Bunuhan di Toronto. Saya sangat bangga dan teruja untuk sebab filem kita dah sampai ke Toronto. Siapa yang tidak excited kan? For me, it's just I'm so happy. Ada orang cakap kan festival filem ni kerana kawan-kawan yang jemput circuit festival. No, actually yang sebenarnya saya tak kenal siapa-siapa pun. Yang sebenarnya kita like betul-betul kucirat kecil. Jadi sebab bila kita dapat Eastern Light as the agent untuk distribution, kita duduk dalam email ulang balik dan kita fikir okay, ini susah nak buat diskusi ataupun nak buat agreement tentang territories rights semua tu. Jadi kita fikir nak pergi ke LA mahal, nak pergi ke Amerika, tapi dia orang masa tu nak pergi ke Hong Kong. Jadi kita fikir okay, at least itu dekat, kita pergi, kita berjumpa dengan mereka, and mereka through contact itu kita jumpa orang lain, dan dia yang sebenarnya yang pasal dia suka filem tu. Sebagai contoh, kita jumpa Giovanna Fulvi dari Toronto Film Festival. Kita jumpa dia di sana. Jadi kita tak kenal dia, tapi dia kata boleh tak saya nak tengok filem ni. In fact dia kata saya patut pergi ke Tokyo, tapi pasal Fukushima tu dan tsunami dia tak dapat pergi. Dia kata tapi dia akan pergi ke Malaysia. Oh, kira tsunami tu pun rezeki untuk sebab you singgah kat sini. Actually jadi kalau dia pergi ke Tokyo, dia tak tengok filem saya. Jadi dia datang ke KL, kita tunjuk filem dan dia sangat-sangat suka filem tu. Lepas tu dia tulis, lepas tu dia lobby untuk filem tu untuk masuk di dalam the discovery section. Masa tu saya tak tahulah ada section apa, tapi dia yang sokong kita. Jadi boleh jadi maknanya memanglah sesiapa pun di dalam industri mana pun ada network, tapi network tu kalau kena binakan kan. Jadi mula-mula kita start tu kita tak tahu siapa-siapa, cuma adalah 1-2 orang, tapi yang sebenarnya kita tak boleh offer dia apa-apa kan. Because we're nobody. Tapi bila dia suka produk tu, dia suka filem tu, baru dia start dia berani kata aku nak filem ni. Jadi yang sebenarnya itu yang kita punya tiket lah, if you like. Sebab kadang-kadang kan kita boleh buat planning, kita boleh buat macam-macam, tapi at the end of the day itu terserah kepada takdir. Sebab apa? Timing is everything. You pergi kadang-kadang tak dapat. Jadi itu kita punya luck. Kita and the timing was right. We're lucky. That's all. And
kerja mesti kerja keras. Jadi producer saya yang tolakkan filem ini, menulis ke sana, menulis sini, kontak sana, kontak sini. Dan akhirnya it happened. So good lah. Yeah. What's next after Bunuhan? What's next? Cerita thriller ada dua, cerita thriller ataupun cerita lagi satu pergaduhan tapi ada mistik sikit. Satu lokal, satu di ASEAN.